Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Hafid Olsen dan ini Naratif Khas. Malaysia diramalkan akan memasuki fenomena El Nino bermula Jun, iaitu bulan ini sehingga September. Itu yang diramalkan, yang disiarkan di kebanyakan media, yang menimbulkan sedikit rasa panik dalam kalangan rakyat Malaysia. Namun, kalau kita melihat kepada sebelum bulan 6 ini atau bulan Jun, bulan Mei, bulan 4 sudah pun adanya isu cuaca panas melampau dan sebagainya disiarkan di merata tempat, tular di media sosial tentang ketiadaan air dan sebagainya. Adakah ianya sudah dikategorikan sebagai El Nino dan bagaimana ianya sebenarnya ditafsirkan ataupun dicerap, diramalkan berlaku, dan apakah bacaan yang boleh kita katakan bahawa suhu-suhu tertentu itu dikatakan kita sudah pun memasuki fasa ataupun fenomena El Nino ini. Jadi kalau kita melihat kepada sejarah dan juga rekod yang telah pun direkodkan sebelum ini, dilaporkan 12 kali diramalkan di Malaysia, dan paling tinggi adalah ketika tahun 98 di Chuping Perlis, 40.1 darjah Celsius ketika itu adalah suhu tertinggi pernah dibacakan di Jabatan Meteorologi di Perlis ketika itu di Chuping. Itu antara sedikit fakta yang kita bawakan kepada anda. Untuk kita bawakan kepada anda topik pada malam ini, bersediakah kita untuk berdepan dengan fenomena El Nino ini? Kita bawakan kepada anda dua tetamu untuk kita melihat kepada dua sudut pandang yang berbeza, dari segi map Malaysia, dari segi ramalannya, dan juga dari segi pakar alam sekitarnya, bagaimana ianya memberi kesan dan sebagainya. Pertama kali saya perkenalkan kepada anda Tuan Ambon Dinang, Pengarah Kanan Pusat Instrumentasi Meteorologi dan Sains Atmosfera Jabatan Meteorologi Malaysia, dan juga Profesor Madya Dr. Muhammad Syahrul Muhammad Nazir, Pensyarah Kanan Pusat Sains Bumi dan Alam Sekitar Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Assalamualaikum dan salam sejahtera keduanya. Yes. Terima kasih kerana bersama saya dalam Naratif Khas pada malam ini. Satu topik yang penting kerana ianya sering digambarkan sudah pun berlaku fenomena El Nino ketika ini. Namun kita lihat 2 hari kebelakangan ini hujan seperti biasa. Itu yang kita nak tahu dan juga kita ingin dapatkan penjelasan kepada Tuan terlebih dahulu untuk kita tahu apakah itu El Nino dan macam mana dan bagaimana sebenarnya cerapan, bacaan dan juga ramalan dilakukan, dan apa indikator utama untuk menentukan El Nino sudah pun bermula. Okey, terima kasih Cik Hafiz, dan juga terima kasih kepada RTM kerana telah mengundang kami berdua untuk kita sama-sama berbincang berkenaan dengan isu El Nino yang sedang hangat diperkatakan oleh kebanyakan masyarakat pada ketika ini. Benar kata Cik Hafiz, El Nino ni adalah satu fenomena global yang akan mempengaruhi keadaan cuaca di seluruh dunia, bukan saja di Malaysia. Jadi fenomena El Nino ini berlaku apabila berlakunya pemanasan suhu di permukaan laut Pasifik, di tengah lautan Pasifik, di sekitar garisan khatulistiwa. Ini agak teknikal sikit, Cik Hafiz. Jadi kawasan yang kita pantau untuk menentukan kewujudan El Nino ini adalah di kawasan kita namakan Nino 3.4 lah. Itu antara kawasan yang lebih kurang dalam 170 west ataupun barat dengan 150 west di tengah-tengah lautan Pasifik itu sendiri. Okay. So suhu di kawasan lautan itu akan dipantau setiap hari dan dijadikan nilai suhu mingguan dan dijadikan nilai suhu bulanan. Okey. So jadi fenomena yang apabila berlaku pemanasan, so sudah tentu permukaan itu akan panas daripada keadaan biasa. Jadi nilai yang kita dapat daripada pengukuran suhu itu, kita bandingkan dengan nilai suhu purata jangka panjang di tempat tersebut pada bulan tersebut. So jika suhu itu melebihi daripada 0.5 darjah Celsius, lebih panas daripada nilai jangka panjang, so kita berkata dia adalah berlaku pemanasan. Okay. Tetapi untuk kita menentukan El Nino itu berlaku ke tidak, kita memerlukan penjumlahan yang panjang. So nilai Oceanic Nino Index ONI yang pertama ialah kita jumlahkan untuk 3 bulan yang pertama. Sebagai contoh Mei, Jun, Julai. So nilai itu kita ambil satu nilai. So yang seterusnya Jun, Julai, Ogos ambil satu nilai. So untuk menentukan El Nino itu berlaku, kita memerlukan 5 nilai itu melebihi 0.5 darjah Celsius untuk secara berterusan. Bermakna kalau kita meramalkan El Nino itu berlaku bulan Jun, so kita sudah mendapat nilai kesemua 5 nilai itu positif sehingga bulan November nanti. So bermakna sekarang ni El Nino itu masih diramalkan akan berlaku, tetapi belum dapat disahkan berlaku kerana indeks itu tadi belum dipenuhi.
Okey. Kerana indeks yang pertama pun dia belum lagi belum dijumlahkan untuk 3 bulan. So kalau ini sudah berlaku nanti bermakna bulan November hujung tahun ini baru kita boleh mengesahkan El Nino itu berlaku. So inilah dari segi indeks pencerapan El Nino itu sendiri. Berbalik pada soalan yang nombor 2 tadi, iaitu macam mana kita memantau suhu itu. Jadi banyak agensi meteorologi di peringkat global, terutamanya daripada National Oceanic and Atmospheric Administration daripada US. Dia bawa agensi yang mereka namakan sebagai Climate Prediction Center, CPC itu. Mereka mempunyai kepakaran dan mempunyai kemahiran untuk menentukan data-data yang dicerap pada kawasan yang pemantauan pada Nino 3.4 tadi. Itu satu kawasan di Lautan Pasifik sana. So nilai ini mereka akan kumpul. Malah daripada tahun 1950-an pun ada sehingga sekarang. So nilai ini akan diperhatikan untuk menentukan sama ada El Nino itu lemah, sederhana ataupun kuat. Ataupun bahasa Inggerisnya weak, moderate and strong El Nino. Ada tahap dia. Jika perbezaan suhu itu adalah dalam sekitar 0.5 hingga 1, so El Nino tu dikatakan El Nino lemah. Okey. So nilai indeks tu mesti 0.5 hingga 1. Okey, kalau nilai indeks tu 1 hingga 1.5, El Nino yang berlaku adalah El Nino sederhana ataupun moderate El Nino. So jika dia melebihi 2, dia dikatakan strong El Nino. Okey. So nilai indeks ini akan sentiasa dipantau oleh agensi tersebut. Okey, itu dari segi pemantauan dan juga akan nilai ini akan dilaporkan setiap bulan di dalam laman web yang berkenaan daripada NOAA dan juga CPC. So nilai-nilai ini akan digunakan oleh Jabatan Meteorologi di seluruh dunia untuk menentukan keberlakuan El Nino. Okey, jadi itu dari segi pemantauan. Jadi ramalan El Nino juga akan dibuat oleh pelbagai agensi. So dari sekarang ni banyak agensi yang melakukan ramalan sama ada menggunakan kaedah dynamic method ataupun statistik. So nilai-nilai ini akan dibuat oleh agensi-agensi yang berkenaan dan diambil purata dia. So juga dikeluarkan oleh agensi berkenaan. So dari situ kita melihat nilai indeks ini sama ada dia mencapai apa yang dinamakan sebagai El Nino lemah, El Nino kuat ataupun El Nino sederhana, bergantung pada ramalan ini tadi. So untuk menjawab soalan-soalan tersebut tadi, apa yang saya katakan pada masa ini, kita belum lagi mengalami El Nino. Apa yang berlaku ialah memang seperti biasa selepas daripada monsun timur laut akan berlaku sedikit kering di negara kita, terutamanya di utara semenanjung Malaysia. Sebab itu kita pun mengalami cuaca yang agak panas sebab kurangnya awan semasa penghujung dan juga beralih kepada musim monsun peralihan. Dan sekarang ni kita masuk kepada monsun barat daya, juga kering. So inilah cuaca yang biasa dan kita belum lagi memasuki El Nino, cuma diramalkan akan menjadi El Nino kuat pun mungkin di hujung tahun ini ataupun awal tahun hadapan. Okey, cuaca yang biasa walaupun ramai yang mengeluh panas dan sebagainya. Kita merasakan kepanasan apatah kita berada di Lembah Kelang terutama. Jadi ada beberapa kawasan yang dikategorikan kawasan merah dan sebagainya ataupun di tahap 1 dan sebagainya. Itu penjelasan dan juga formula yang ditentukan oleh Met Malaysia bagaimana pengukuran bagaimana fenomena El Nino ini ditentusahkan sama ada ia berlaku ataupun tidak. Namun kita lihat dari awal tadi, saya nak kembali kepada doktor. Kalau kita lihat 12 kali direkodkan berlaku dan paling tinggi tahun 98 di Chuping Perlis. Dalam 12 kali ini, kalau boleh katakan kita dah mahir ataupun sudah pun matang untuk melihat kepada cuaca ini. Namun persediaan untuk kali ini, apa yang perlu kita faham dan juga bersedia dalam aspek alam sekitar ini, Prof. Doktor? Okey, terima kasih Hafiz dan juga terima kasihlah kepada RTM. Saya mewakili UKM, sangat berterima kasih atas jemputan ini. Seperti mana Cik Ambon beritahu tadi, El Nino ni of course adalah ramalan daripada segi indeks. Dan juga sekarang ni kita pun banyak berkata tentang kenaikan suhu. Jadi secara tidak langsungnya peningkatan suhu ni adalah satu perkara yang boleh menyebabkan pembakaran hutan ataupun pertambahan titik panas dan sebagainya. Jadi disebabkan suhu yang tinggi ini, dia akan mengakibatkan of course lah pembakaran terbuka seperti mana saya cakap tadi, dan secara tidak langsung akan mengakibatkan jerubu. Inilah yang kita agak perlu
tingkatkan pemahaman tentang bila berlakunya El Nino. Jadi jerubu ni adalah masalah utama negara lah. Saya rasa bukan saja ketika El Nino berlaku, tapi sebelum-sebelum ni pun pada tahun 1997, dan saya rasa latest adalah pada tahun 2019 di mana jerubu berlaku. Dan tidak mustahil sekiranya El Nino ini berlaku, jerubu akan lebih teruk disebabkan titik panas tadi dan juga pembakaran hutan dan sebagainya lah, especially dari kemungkinan boleh berlaku di negara kita sendiri ataupun di negara jiran dan sebagainya. Jadi dengan pemanasan ataupun peningkatan suhu ini, kita sebagai masyarakat lah perlulah menjadikan iktibar. Sebenarnya macam Cik Hafiz cakap tadi, bukanlah kali pertama kita mengalami jerubu. Sebab jerubu ni dia akan memberi impak yang sangat signifikan, bukan sekadar kepada kehidupan kita, juga kepada negara, especially ekonomi kita lah. Sekolah kena tutup, ofis, pejabat dan sebagainya. Jadi saya rasa yang paling kritikal adalah sikap kita sendirilah. Sikap kita untuk menghadapi sekiranya El Nino macam Cik Bon cakap tadi, kalau berlaku pun, dan dia akan tidak mustahil akan meningkatkan suhu dan mengakibatkan jerubu yang teruk, especially di kawasan-kawasan yang inilah kawasan-kawasan yang pesat membangun. Jadi kalau zarahan terampai seperti saya cakap tadi, terutama sekali adalah zarahan terampai PM 2.5 ataupun ukuran 2.5, dan dia halus, dan ketiga jerubu PM 2.5 ni yang paling dominan. Berbanding dengan keadaan biasa di mana kebiasaannya pada hari-hari biasa mungkin PM10 ni dia lebih dominan. Maknanya PM10 ni daripada size 10 mikrometer ataupun 10 mikrometer. Maknanya dia lebih besar daripada PM 2.5 lah. Jadi ketika jerubu PM 2.5 ni dia lebih halus dan dia boleh masuk ke dalam paru-paru kita. Jadi itulah balik kepada pemahaman kita lah tentang aktiviti pembakaran terbuka ni. Kita harus mengambil iktibar, dan kalau contohlah macam saya nampak beberapa hari lepas pun di kawasan-kawasan tertentu ketika saya pulang naik motor, dan saya nampak memang ada pembakaran yang berlaku. Maknanya orang bakar sampah dan sebagainya. Jadi mungkin tahap kepemahaman kita sebagai rakyat ketiga hari biasa mestilah berhati-hati, especially dengan bila berlakunya El Nino nanti. Kita harus harus berjaga-jaga daripada segi membuat aktiviti pembakaran terbuka dan sebagainya. Doktor banyak menyentuh soal sikap manusia dan juga sikap kebanyakan rakyat dalam soal pembakaran terbuka dan sebagainya. Saya ingin merujuk kepada kes yang berlaku di New York, baru dikeluarkan hari ini. New York mengalami jerubu disebabkan oleh kebakaran di Kanada. Cuma saya ingin melihat perbandingan itu. Adakah pembakaran ataupun kebakaran hutan di Kanada itu dikategorikan sebagai El Nino atau ianya cuaca biasa, dan adakah kemungkinan itu akan berlaku di Malaysia sampai ke tahap itu sebenarnya? Okey, untuk merujuk kepada soalan yang tadi yang berlaku kebakaran di New York itu, dan Hafiz cuba mengaitkan dengan El Nino. Sebab El Nino punca dia memang satu, iaitu berlaku pemanasan di Lautan Pasifik. So dia akan mempengaruhi semua cuaca di seluruh dunia. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, El Nino belum lagi berlaku. Bermakna apa yang berlaku, pembakaran hutan yang berlaku di seluruh dunia pun disebabkan oleh cuaca panas di tempat tersebut. Fenomena biasa. Fenomena biasa di tempat tersebut. Sebab kita tahu kebanyakan hutan-hutan yang ada seperti di Europe, di California, kan, di Amerika tu dia akan mengalami cuaca panas yang seperti macam kita juga. So dia juga akan berlaku kebakaran hutan. Dan cuma kalau berlakulah El Nino, katalah El Nino yang seperti diramalkan berlaku kuat pada hujung tahun ini, so keadaan ini akan memburukkan lagi. Sebab cuaca semakin kering dan hujan semakin kurang turun. Dan jadi semua pokok-pokok tadi sudah mula kering. Dan yang lebih bahaya lagi apabila kita ada tanah gambut. Sebab tanah gambut ini ialah satu sumber yang boleh memberikan apa kita namakan sebagai bahan bakar yang banyak dan juga mampat. Jadi bila ini berlaku kebakaran, agak sukar untuk dipadamkan. So sudah tentu kalau berlaku kebakaran yang besar, dan asap jerubu yang dihasilkan juga akan menjadi lebih banyak. Dan ini sudah tentu seperti yang Dr. Syarul beritahu tadi, sudah
tentu akan memberikan kesanlah kepada masyarakat dari segi kesihatan, dari segi mengganggu ekonomi pun boleh. Kerana ada kemungkinan kita akan menutup operasi-operasi di kilang ataupun lapangan terbang. So ini sudah tentu akan mengganggu ekonomi di sesebuah negara tersebut. Sebab itu di musim panas ni kita cubalah untuk tidak melakukan pembakaran terbuka. Kerana ini sudah pasti akan menyebabkan jerebu jika tidak terkawal. Jadi dari segi kebakaran hutan yang berlaku di negara-negara lain pun seperti yang saya katakan tadi, memang cuaca panas di tempat mereka. Seperti juga di kita, di negara kita, ada masanya kita mengalami cuaca yang panas. So jadi untuk menjawab soalan kaitan dengan fenomena El Nino tadi, belum. Kerana kita berpandukan indeks tadi belum mencapai lagi keberlakuan El Nino itu sendiri. So jadi itulah disebabkan oleh cuaca panas di tempat mereka lah. Ya, ini terpakai seluruh dunia. Ya, seluruh dunia. Indeks yang dinyatakan itu, dan sudah tentu fenomena biasa kalau kita lihat sekitar awal tahun 2020 Australia juga terbakar, Greece juga terbakar. Itu adalah fenomena biasa dan perlunya kita memahamkan kepada semua pihak supaya tidak panik dengan istilah El Nino yang masih lagi belum berlaku dan kita harapkan tidak akan berlaku, insya-Allah. Kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini, kita akan banyak lagi bincang dalam soal, terutamanya soal jerebu yang sudah lama kita tidak dengar sebenarnya. Kembali selepas ini. Baik, bertemu kembali bersama saya, Naratif Khas, bercakap berkenaan dengan kesediaan kita untuk berdepan dengan fenomena El Nino yang dimaklumkan oleh Tuan Sultan tadi masih lagi belum berlaku, dan juga kita bersiap sedia untuk menuju kepada fenomena El Nino yang diramalkan kuat mungkin hujung tahun. Kita tidak tahu, melihat kepada bacaan yang telah pun dimaklumkan formula dan sebagainya. Doktor ada menyebut soal jerebu. Jerebu lama sudah tidak berlaku. Kita lihat tidak langsung ada. Kalau ada pun sedikit bacaan yang tidak sihat di Johor misalnya. Tapi doktor juga menyebut dalam soal sikap manusia kebanyakan dalam soal pembakaran terbuka. Apa lagi sebenarnya yang kita boleh lakukan supaya kita dapat mengawal? Masih lagi belum berlaku, tapi tindakan awal supaya jerebu ini kalau berlaku tidak jadi begitu teruk seperti mana kita lihat tahun-tahun sebelum ini. Okey, selain daripada pembakaran terbuka, sebenarnya saya rasa even beberapa minggu lepas pun kita ada nampak sedikit jerubu dan di beberapa kawasan ada moderate level dan sebagainya. Jadi sebagai masyarakat, selain daripada kita mengawal aktiviti pembakaran, saya rasa sekarang ni bila berkaitan dengan pembebasan bahan pencemar udara seperti bukan sahaja zaran terampai, juga beberapa gas yang toksik yang boleh disebabkan daripada penambahan bilangan kenderaan dan sebagainya, ia juga memainkan peranan yang penting. Kalau kita lihat pertambahan kita beberapa after lockdown kan, kita lockdown MCO, kita tengok macam ibaratkan pertambahan kenderaan begitu banyak. So pertambahan selain daripada itu juga dapat memberikan kesan kepada kita punya kualiti udara lah. Jadi saya lihat macam contoh banyak agensi kan, seperti agensi swasta ataupun agensi kerajaan sendiri menitik beratkan dalam penggunaan macam MRT dan sebagainya. Jadi selain daripada pembakaran terbuka, saya rasa daripada segi penambahan bilangan kenderaan juga dapat menyumbangkan kepada kualiti udara lah. Dan ini tidak bermakna kita macam saya sendiri kan, saya susah kadang-kadang nak naik public transport, saya naik motor dan sebagainya. Jadi mungkin kita punya pengetahuan tentang berkongsi kenderaan dan sebagainya dapat mengurangkan jugalah menggunakan public transport dan sebagainya. Seperti tadi saya ada berkongsikan tentang kesan PM 2.5 kepada manusia, tapi kita juga perlu ingat zarahan-zarahan ataupun gas daripada asap kenderaan juga boleh memberi impak kepada pertanian. Kalau untuk pengetahuan Cik Hafiz, kalau di Malaysia kajian tentang impak kualiti udara terhadap tumbuhan seperti tumbuhan sawit dan sebagainya, mungkin tidak berapa banyak, mungkin baru lagi, tapi banyak kajian di luar negara telah membuktikan tahap kualiti udara ini menentukan kesuburan tanaman tersebut. Sebenarnya daripada segi mungkin kajian daripada segi bila berlaku jerubu, mungkin kita hanya nampak impak kita terhadap impak jalan terampai itu terhadap manusia. Tapi sebenarnya
lebih mendalam juga impak kepada pertanian kita. Jadi kalau ikut macam seperti saya cakap tadi, memang setengah kajian telah membuktikan bahawa macam ozon katakan, ozon permukaan ataupun surface ozon dapat memberi impak kepada pertumbuhan kerana molekul-molekul ni akan deposited ataupun mendap di atas daun. Jadi bila termendapnya bahan-bahan tersebut ni akan dapat menghalang mereka daripada segi proses fotosintesis dan sebagainya. Jadi ini akan mengakibatkan crop ataupun agriculture dapat musnah lah. Jadi balik kepada soalan Cik Hafiz tadi, selain daripada pembakaran terbuka dan sebagainya, aktiviti manusia itu sendirilah, seperti macam pertambangan kenderaan, industri dan sebagainya, perlu juga dikawal. Kalau kita lihat di UNIZA misalnya, baru ini laporkan ikan di Tasik, industri berkenaan sampai ratusan ribu mati dan sebagainya. Itu disebabkan juga cuaca panas melampau. Apa sebenarnya yang berlaku kepada kuantiti air? Kalau tadi kita bercakap tentang pertumbuhan, untuk kuantiti air kalau berlaku cuaca panas melampau ini, apa bacaannya? Okey, macam Cik Embun beritahu tadi, bila berlakunya ramalan El Nino, maknanya di lautan Pasifik itu suhu permukaan dia meningkat berbanding normal. Jadi bila berlakunya peningkatan suhu lautan, jadi ikan-ikan ataupun ekosistem di lautan itu sendiri dia tidak boleh adapt. Jadi kebarangkalian boleh berlakunya macam kematian ikan ataupun nelayan-nelayan tidak boleh mendapat sumber ikan di kawasan perairan tersebut. Jadi sebenarnya memang peningkatan suhu tu dia dapat memberikan impak yang signifikan kepada ekosistem air. Walaupun meningkat 1 darjah Celsius misalnya. Ya, betul. Kesannya. Ya. Memberi kesan yang sangat teruk walaupun 1 darjah Celsius meningkat. Dan cakap berkenaan dengan suhu, tadi kita maklumkan kepada anda tahun 98 di Cuping 40.1 darjah Celsius. Saya difahamkan ada lagi bacaan-bacaan lain yang tidak kurang tingginya. Kawasan mana sebenarnya yang diramalkan itu, Tuan? Okey, terima kasih Cik Hafiz. Agak menarik juga fenomena El Nino ini kerana fenomena El Nino ni sebenarnya sudah berlaku, fenomena El Nino kuat. Saya maksudkan sudah berlaku 2 kali sepanjang tempoh rekod El Nino yang ada. Yang pertama ialah berlaku 1997-98 dan yang kedua ialah tahun 2015-2016. So ini ialah bila saya memaklumkan fenomena El Nino kuat, mana indeks tadi yang saya jelas kepada awal tadi melebihi 2 untuk tempoh 5 bacaan berturut-turut. So itu kita kategorikan sebagai El Nino kuat. So dalam rekod yang ada dekat NOAA ini, dia sudah ada 2 kali. Dan kebetulan juga rekod yang tertinggi, suhu tiga bacaan suhu tertinggi di negara kita juga berlaku pada masa El Nino kuat. Okey. Yang pertama seperti yang Cik Hafiz selalu sebut itu adalah di stesen kami di Cuping, merekodkan bacaan paling tinggi yang pernah dilaporkan di Malaysia. Ada monumen yang dikasih. Ya, itu 40.1 darjah Celsius dilaporkan pada 9 bulan April 1998. Ingat 9 bulan April 1998 adalah El Nino kuat. Okey. Jadi itu merupakan stesen yang paling tinggi memberikan bacaan suhu. Yang kedua tertinggi adalah direkodkan di stesen kami di Batu Embun di Pahang. Okey. Itu dengan rekod 39.3 darjah Celsius. Itu merupakan yang kedua tertinggi. Juga berlaku semasa El Nino kuat. Iaitu pada tahun 2016 pada bulan April juga, pada 10 April. Okey, yang ketiga tertinggi ialah yang direkodkan di stesen kami di Alostar, Kedah, dengan bacaan 39.1 pada 27 hari bulan Mac 1998. Bermakna 2 kali El Nino kuat ini telah mencatatkan rekod suhu 3 yang tertinggi lah di negara kita. Saya pun hampir sama. Apa 3 dia? dan 4 hampir dekat-dekat. Hampir dan 4. 3 dan 4 tu hampir 2 dan 3 tu hampir sama. 1 Cuping, 2 di Batu Embun, 3 di Alostar. Ketiga-tiga rekod ini direkodkan pada semasa musim El Nino kuat. Jadi sebab itu kita boleh perhatikan ada kemungkinan bila berlakunya El Nino kuat di hujung tahun nanti, ini kita tengok tadi pada bulan April. Ada 2 pada bulan April, iaitu di Cuping dan di Batu Embun, dan 1 pada bulan Mac. So kita sudah perhatikan trend di sini, Mac, April akan mencatatkan suhu tertinggi.
So kalaulah El Nino yang kita jangka bermula pada Jun ini, kata dah indeks dia sudah mula positif, dan dia akan berterusan. Pertama dia memang daripada El Nino yang lemah, weak El Nino. Lepas tu dia akan meningkat menjadi moderate El Nino, dan seterusnya akan strong El Nino. So El Nino kuat ni, kalaulah dia diramalkan berlaku juga seperti yang diramalkan pada hujung tahun ni, maka kesannya kita risau adalah pada awal tahun hadapan. Itu juga pada penghujung musim monsun timur laut pada bulan Mac dan April. Sekitar bulan yang kita nyatakan tadi. Ya, itulah kita perlu risau sebab bila berlaku juga El Nino dan penghujung monsun timur laut akan berlakulah cuaca kering. Dan kita juga akan mengalami keadaan yang sama lah seperti yang berlaku 1998 dan juga 2016. Ya, pastinya rekod yang sudah pun direkodkan ini menjadi satu panduan dan juga sumber rujukan kita untuk kita melihat kepada masa depan. Namun dalam soal bacaan suhu ini, kita tidak mahu ada kekhilafan dalam membaca data itu sendiri. Kalau kita lihat ramai yang menjangkakan suhu sampai 40. Untuk kita lihat di sini, kalau kita melihat di Thailand misalnya mencatat sehingga 40 darjah Celsius, adakah di Malaysia, untuk kita faham kedudukan Malaysia, adakah kita akan capai kepada suhu itu ataupun ianya mustahil untuk berlaku? Okey, untuk menjawab soalan itu kita kena lihat dari segi faktor geografi sesuatu tempat. Sebagai contoh yang seperti Cik Hafiz bagi tahu tadi, Thailand dan juga kemungkinan ada di India yang dilaporkan seperti di kebanyakan media. So negara kita adalah negara yang beriklim tropikal ataupun tropical maritime continent kita ni, iaitu kita dikelilingi oleh banyak lautan. Dan kita punya kawasan daratan kita adalah kecil. Tidak seluas seperti di India dan juga di Thailand. So Thailand ni dah di selatan benua Indo-China. So di atas dia tu semua adalah benua. So jadi untuk mencapai suhu yang seperti yang Cik Hafiz cakap tadi di Thailand sampai 40 lebih yang berpanjangan tu tidak mungkin bagi Malaysia lah, kerana kita banyak mempunyai laut kiri dan kanan. Dan itu telah menyebabkan kita mempunyai kelembapan yang banyak berbandingan negara tersebut. Jadi kelembapan ini sudah pasti akan membantu mengurangkan sedikit suhu. Dan juga disebabkan kita kelilingi oleh laut, kita mungkin akan dari sekali-sekala akan mengalami hujan juga. So ini juga sudah tentu akan menurunkan sedikit suhu. So berbandingan negara yang terletak di benua yang besar, dan apabila panas dia, benua itu sendiri telah memberikan bahang yang panas kepada tempat tersebut. So kita adalah satu benua yang tempat yang kecil lah. Semenanjung, Sabah dan Sarawak. So jadi kita juga dikelilingi lautan, Laut Cina Selatan, dan Laut Hindi, dan juga ada Selat Melaka. So ini sudah memberikan kesan-kesan kelembapan yang tinggi kepada negara lah, dan boleh membantu kita mengurangkan suhu. Bagi saya kita tidak akan mengalami keadaan cuaca yang sama lah seperti yang dilaporkan di negara-negara lain. Banyak fakta dan juga data yang dikongsikan oleh Tuan dan juga Doktor, dan juga hujan juga berlaku sehari dua ini sedikit menurunkan suhu panas di Lembah Kelang terutamanya. Kita akan berehat sekali lagi, kita akan kembali selepas ini untuk mendalami persediaan kita berdepan dengan fenomena El Nino. Kembali selepas ini. Baik, bertemu kembali Naratif Khas. Bersediakah kita untuk berhadapan ataupun menghadapi fenomena El Nino? Banyak telah dikongsikan oleh Tuan Ambon dan juga Doktor berkenaan dengan data dan juga faktanya serta perkara-perkara penting soal kedudukan Malaysia dan juga negara-negara lain. Tapi sebelum itu, Doktor, saya ingin bertanyakan soal, kalau kita melihat awal tadi perbincangan, kita melihat kepada kesan El Nino, musim panas dan sebagainya. Tapi sedikit untuk saya selitkan, ada sebilangan orang berkata bahawa, contohnya di negeri Perlis, bahawa cuaca panas ini sangat diperlukan untuk tanaman harum manis misalnya. Kerana di sana saja yang boleh, kerana cuaca yang begitu panas. Adakah ini satu perkara yang memberi kebaikan juga kalau cuaca panas itu berlaku, Doktor? Ya, terima kasih Hafiz. Ya, saya setuju jugalah dengan statement tu. Kerana macam suhu macam cahaya matahari ni dia memberikan tenaga kepada tumbuhan. Dan tadi pun saya ada kaitkan dengan sebenarnya bukanlah pertumbuhan tanaman tu, untuk sebuah tanaman tu bukanlah hanya semata-mata cahaya matahari, air dan sebagainya, tapi yang boleh merosakkan tanaman adalah bahan pencemar yang seperti saya nyatakan tadi, seperti ozon permukaan dan sebagainya. Tapi yang berkaitan di Perlis tu saya setuju. Even sekarang ni pun durian kan. So saya nampak macam
macam durian ni sekarang tengah musim ni kan. Jadi macam jadi pula kan. So even semalam pun saya beli durian kat Tanjung Malim. Banyak saya beli. So saya pun nampak macam macam suhu yang panas ni ataupun cahaya matahari yang terik ni dapat memberikan satu positif lah kepada sebuah tanaman. Tapi bukan bahan pencemar lah. Dia ada dua angle ataupun dua sudut yang perlu kita lihat, kebaikan dan juga kesan buruk kepada kesihatan khususnya apabila cuaca panas. Dan saya ingin kembali kepada Tuan dalam soal melihat kepada map Malaysia. Kebelakangan ini beberapa minggu sudah pun memaklumkan kawasan mana yang panas, daerah mana yang panas. Tapi kalau kita melihat kepada kesediaan kita berdepan dengan fenomena El Nino ini, kawasan ataupun negeri mana yang diramalkan akan mencapai suhu tinggi selain daripada Perlis, Kedah yang dah dinyatakan sebentar tadi? Okey, terima kasih Cik Hafiz. Memang El Nino ini dia akan mempengaruhi semua kawasan sebenarnya, kerana El Nino ini bila berlaku El Nino, jadi apa yang kami namakan sebagai Walker Circulation sudah shift lah. Okay. So Walker Circulation inilah corong angin yang naik dan turun ni. So di kawasan Khatulistiwa ni dia sudah berubah. Jadi bila berlaku El Nino, Walker Circulation yang bahagian descending branch ni ataupun bahagian yang mampat ni turun di kawasan rantau kita. Okay. So ini telah memberikan keadaan di mana kurang hujan akan berlaku. Apabila berlakunya keadaan El Nino ni, udara di negara kita akan menjadi lebih mampat. So jadi secara keseluruhan negara akan mengalami kesan yang kurang hujan dan cuaca panas. Sebabnya kurangnya pembentukan awan lah. Okay. Jadi secara spesifiknya, kalau berlaku El Nino kuat seperti yang telah kami buat kajian lah, terutamanya di negeri-negeri di Sabah dan juga di bahagian utara Sarawak itu akan mendapat kurang hujan yang banyak lah berbandingkan dengan negeri lain. Itu dia jika El Nino kuat berlaku. Kerana Sabah dan Sarawak ni lebih dekat dengan kawasan yang berlakunya El Nino di Lautan Pasifik. So dia mendapat kesan yang lebih lah berbandingkan negeri-negeri lain. Tetapi dari segi pengurangan hujan dia, so jika dia berlaku pada musim kering, kita tahu jumlah hujan pada tempat tersebut memang kurang. Dan dikurangkan lagi dengan kejadian El Nino, dia akan mendapat hujan yang sangat sedikit lah. So itu yang kita risaukan kerana akan berlaku pengurangan hari yang hujan dan juga pengurangan jumlah hujan. Dan ini akan menyebabkan satu lagi kesan yang kita namakan sebagai kesan jerbu lah bila berlaku pembakaran terbuka. So jadi secara spesifiknya kawasan-kawasan itu ialah kita tidak dapat tentukan secara detail lah ataupun terperinci. Tapi apa yang kita boleh nyatakan, kesemua negara ni akan mendapat kesan bila berlakunya El Nino kuat. Tapi kalau El Nino itu sekadar lemah ataupun sederhana, dia tidak memberikan banyak kesan dari segi taburan hujan dan juga suhu lah. Cuma El Nino kuat, seperti yang saya nyatakan tadi, hanya El Nino kuat juga akan boleh meningkatkan suhu di negara kita yang pada tahap yang lebih tinggi. So jadi kita haraplah kejadian El Nino yang kita jangkakan akan berlaku ni tidak akan menjadi El Nino kuat. So kalau boleh sederhana ataupun lemah itu sudah memadai untuk kita lah. Supaya kita tidak akan mengalami masalah kekurangan air, masalah jerbu, masalah dari segi kesihatan yang berkaitan dengan jerbu kan. Sebab itu akan menyukarkan kita untuk menguruskanlah semua aspek itu. Ya, menyebut hujan yang turun itu agak kurang. Soalnya bila berlaku musim panas akan berlakunya ataupun dilakukan cloud seeding ataupun pembenihan awan. Adakah kita perlu menunggu fenomena El Nino yang kuat baru kita boleh melakukan cloud seeding ataupun pembenihan awan, atau bagaimana? Kita tahu bahawa pembenihan awan ini tidak boleh dilakukan sembarangan kerana ia akan melibatkan kosnya tinggi, akan kerugian sekiranya tafsiran atau bacaan itu salah. Bila waktu ini sesuai untuk dilakukan sebenarnya? Okey, sebelum menjawab bila sesuai itu, dulu saya jelaskan apa tujuan sebenarnya pembenihan awan. Pembenihan awan ini ada 3 tujuan. Pertama ialah untuk meningkatkan paras air di empangan. Okay. Sama ada paras air untuk empangan kegunaan harian ataupun paras air untuk empangan hidroelektrik. Kerana kita tahu hidroelektrik memerlukan paras air yang tinggi untuk menjana kuasa kan. Yang kedua adalah untuk pengairan. So ini ialah terutamanya di Mada, di Kedah tu, di kawasan pertanian besar. So itu memerlukan pengairan bila mereka melakukan penanaman tanaman yang diperlukan pada masa memerlukan air. So itu yang tujuan kedua.
Tujuan ketiga ialah untuk mengurangkan kesan jerbu dan juga pembakaran terbuka. Jadi ketiga-tiga tujuan ini dia menggunakan pakai SOP yang berlainan. So dia tidak boleh disamakan. Sebab ramai juga penduduk kan bila panas kenapa tak ada pemberian awan. Dia bukan macam tu, bukan boleh buat sebarangan. Dia mesti ada mengikuti SOP. Sebagai contoh, untuk melakukan pemberian awan bagi mengurangkan kesan jerbu, dia ada SOP, ya, di bawah Pelan Tindakan Jerbu Kebangsaan itu ada disenaraikan apa kriteria untuk kita melakukan pemberian awan. Dia bukan dibuat sebarangan. Dia kriteria yang diguna pakailah bila indeks pencemaran udara itu sendiri berada pada tahap tidak sihat untuk tempoh 72 jam secara berterusan kalau tak silap saya, maka kita perlu melakukan pembernihan awan. Jadi pembernihan awan juga memerlukan keadaan yang sesuai. Jadi kita tidak boleh melakukan pembernihan awan hari ini kata pembernihan awan terus terbang, tidak boleh. Dia bukan dibuat macam tu. Dia kena dibuat kajian dari segi kesesuaian atmosfera. Sebab itu di Jabatan Meteorologi kami ada satu kumpulan memang tim untuk membuat pembernihan awan. Daripada menganalisa keadaan cuaca sesuai tak untuk melakukan pembernihan awan. Daripada menganalisa keadaan angin, daripada kelembapan yang ada, dan akhir sekali untuk melihat adakah awan yang sesuai. Sebab orang ramai mungkin tidak tahu keadaan apa yang sesuai untuk kami membuat pembernihan awan. Jadi untuk makluman, jadi keadaan awan yang sesuai lah sekurang-kurangnya kita memerlukan awaran towering cumulus ataupun cumulus menara dalam bahasa Melayu dia. Itulah keadaan yang sesuai untuk kita benihkan. So jadi benih yang kita bawa tu kita akan sembur di dalam awan supaya dia menjadi hujan. Sebab awan tadi dia belum menjadi hujan, so kita sembur benih tu supaya dia jadi menjadi air hujan, titisan hujan untuk jatuh ke bumi. Itu bagi menghasilkan hujan lah, hujan tiruan. Itu untuk pemberian awan bagi mengurangkan kesan jerbu. Tapi untuk meningkatkan empangan, kita mesti mengkaji kawasan sasaran. Sebab empangan itulah sasaran kita. Walaupun kita berjaya menghasilkan hujan, tapi hujan tidak turun di empangan, so kita pun gagal misi kita walaupun kita berjaya. Jadi meningkatkan paras empangan kita tidak berjaya. So jadi banyak pertimbangan di sini. So dan juga dari segi dari segi kesesuaian seperti yang Hafiz tanya tadi, bilakah sesuai? Jadi keadaan dia lah atmosfera tu kena sesuai. Maksud dia angin kena sesuai, awan kena ada, baru kita boleh membuat pemberian awan. Jadi pemberian awan ni kita memerlukan kajian yang lebih mendalam lah. So jadi kalau keadaan yang akan datang, katakan keadaan itu begitu kering dan sudah pasti awan pensuka kita jumpai awan yang sesuai lah. Ada juga awan yang kecil-kecil tu memang tak boleh. Sebab bayangkan bila kapal tu masuk, dia sudah pecah lah. Sebelum dia menjadi hujan, dia sudah hilang macam tu je. So jadi kita akan mencari keadaan yang sesuai dari segi ketersediaan awan dan juga dari segi kesesuaian angin supaya dia boleh menolong untuk melakukan perolakan di dalam awan tu sendiri supaya awan tu boleh membesar menjadi hujan. So dan juga dari segi kelembapan yang tinggi. Karena kelembapan ini banyak membantu kita untuk mendapatkan awan-awan yang sesuai. Itu dari segi aspek teknikal. Soal kerana kita tidak mahu ada pembaziran dan kesilapan yang besar untuk mengeluarkan kos untuk pemberian awan dan sebagainya. Itu satu sudut. Kalau kita melihat dari segi sudut pembangunan lestari, kalau kita melihat pembangunan di Kuala Lumpur misalnya, saya mengambil contoh pembangunan di Putrajaya juga dikatakan sebagai pembangunan hijau, turut berlaku cuaca panas. Ke mana silapnya di sini untuk kita lihat soal pembangunan yang menyumbang kepada cuaca panas ini? Saya ingin menyentuh tentang kesan Pulau Harbour ataupun Heat Island. Jadi Heat Island ini dia berlaku daripada penyerapan suhu oleh bangunan-bangunan, permukaan dan sebagainya. Seperti mana di kawasan Lembah Kelang, kita mempunyai pembangunan yang pesat dan mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Dan ini akan menyebabkan bila berlakunya El Nino, jadi Pulau Harbour ni sedikit sebanyak akan memberi impak ataupun impak signifikan kepada kualiti udara, kepada ekosistem dan sebagainya. Jadi ini akan mengakibatkan inilah masalah yang lebih teruk. Tapi kalau seperti di Putrajaya, saya lihat
walaupun macam Cik Hafiz cakap tadi mungkin panas di Putrajaya, tetapi Putrajaya mempunyai kawasan hijau yang agak banyak. Jadi mustahil peningkatan suhu tu ataupun cuaca tadi adalah disebabkan Pulau Habor. Tetapi kalau di kawasan Lembah Kelang, heat island tu mungkin disebab cuaca peningkatan tu adalah disebabkan heat island, disebabkan oleh bangunan-bangunan yang tinggi. Jadi kami pun ada beberapa kajian di UKM, di kumpulan kami, pelajar PhD, kami menjalankan kajian tersebut. Terutama sekali menggunakan data-data daripada Jabatan Meteorologi, daripada Jabatan Alam Sekitar untuk membuat pemodelan tentang heat island ni, kesan Pulau Habor ni. Yep, itu ada gambaran soal kepanasan bangunan dan sebagainya dah dijelaskan oleh Dr. sebentar tadi, dan kita akan berat sekali lagi, kita akan kembali untuk merumuskan kesediaan kita berdepan dengan fenomena El Nino. Kembali selepas ini. Baik, bertemu kembali dan memasuki gelanggang ataupun ruangan terakhir untuk kita maklumkan kepada ramai pihak berkenaan dengan kesediaan kita berdepan dengan fenomena El Nino ini. Tuan Ambun, mungkin di penghujung ini kita ingin jelaskan ataupun mendapatkan nasihat pada Matt sendiri. Kalau kita melihat Matt kerap berkongsikan soal cuaca, berkongsi tentang data-data tertentu, apa lagi menjadi keutamaan tertinggi Matt yang perlu disambut baik oleh kebanyakan rakyat yang ketika ini menuntut? Okey, terima kasih Hafiz. Jadi Jabatan Meteorologi Malaysia sebagai agensi yang membekalkan maklumat meteorologi, so kita sentiasa memantau keadaan cuaca, terutamanya cuaca panas ini. Jabatan ada laman web kita di mana kita memberikan maklumat-maklumat berkaitan dengan gelombang haba. Boleh didapati daripada laman web kami. Setiap hari kami ada mengeluarkan peta gelombang haba. Yep. Setakat ini saya perhatikan memang sebagai tahap satu sajalah gelombang haba yang ada di negara kita. Dan selain daripada itu, bagi agensi pengurusan bencana, kami juga ada membekalkan apa yang kami namakan sebagai Fire Danger Rating System. Itu kebolehbakaran sesuatu kawasan. Juga boleh didapati daripada laman web kami, di mana Fire Danger Rating System ni kami mengeluarkan untuk region Malaysia. Dan Met Malaysia juga berperanan untuk mengeluarkan di seluruh rantau Asia Tenggara, daripada Indonesia hingga kepada Thailand. So kami telah diberi mandat lah untuk membekalkan Fire Danger Rating System. Ini penting untuk membantu agensi pengurusan bencana, terutamanya kebakaran, bagi mereka menentukan di mana kawasan-kawasan yang ada potensi untuk berlaku kebakaran yang besar-besaran. Di dalam tu ada dia punya nilai lah, indeks-indeks yang ekstrim, moderate ataupun low. Dan selain daripada itu, boleh juga dapatkan maklumat-maklumat yang lain lah, seperti tinjauan cuaca jangka panjang, dan juga maklumat El Nino pun ada dikemas kini di dalam laman web tersebut. Jadi saya mengajaklah orang ramai supaya mendapatkan maklumat yang sahih dan tepat daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Layarilah laman web kami dan ikutilah kami di Facebook dan sosial media yang lain seperti di Twitter dan juga Instagram. Kerana banyak maklumat yang dibekalkan kami di sini, percuma untuk anda di luar sana. Sekian, untuk kebaikan kita semua. Dr. Syarul, mungkin pesan kepada mereka yang menonton ketika ini. Okay, saya ingin mengulaskan sikit berkaitan dengan macam tadi sikap kita, especially masyarakat lah. Kita kena fikirkan ialah bukan hanya kita saja berada di muka bumi ini, kita juga ada tumbuhan, haiwan dan sebagainya. Dan even saya nak menyentuh tentang pemantauan kualiti udara, saya rasa Jabatan Alam Sekitar Malaysia telah menjalankan tugas yang baik, juga Jabatan Meteorologi dan banyak agensi seperti MISA yang menggunakan pemantauan secara menyeluruh tentang kualiti udara. Contohnya macam Jabatan Alam Sekitar mempunyai 65 stesen di seluruh negeri. Dan juga kami, saya ingin berkongsilah, di Jabatan Sains Bumi Alam Sekitar, Fakulti Sains dan Teknologi di UKM, kami membangunkan cost efficient ataupun teknologi sensor untuk memantau kualiti udara. Kerana kalau Cik Hafiz ingat, kadang-kadang ada perbalahan bila berlakunya IPU tinggi, indeks pencemaran udara yang tinggi. Kenapa di kawasan Johor tinggi, pada di kawasan Singapura dah dangerous level dan tak di lockdown sebagainya. Disebabkan adalah sumber pencemaran itu berbeza. Mungkin di Singapura disebabkan industri yang lebih banyak, dia lebih
mengakibatkan pembebasan yang tinggi. Jadi kualiti udara dia lebih teruklah walaupun Johor dengan Singapura itu agak dekat. Jadi dengan adanya teknologi sensor di masa akan dapat datang, dan sensor itu mestilah memberi bacaan yang tepat seperti stesen Jabatan Alam Sekitar. Jadi kami pun terbuka untuk bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan untuk menghasilkan satu teknologi cost sensor yang murah yang boleh diletak di seluruh pelosok negeri untuk memberi masyarakat tentang status kualiti udara. Ya. Baik, kita harapkan apa yang dikongsikan oleh doktor dan juga tuan dapat mengurangkan dan juga melegakan kegusaran anda soal kesediaan kita ataupun isu fenomena El Nino ini, dan jawapan dan juga data serta fakta yang dibawakan itu supaya tidak ada khilaf dalam pembacaan dan juga pemahaman kita dalam soal El Nino ini sebenarnya. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Tuan Ambon Dinda, Pengarah Kanan Pusat Instrumentasi Meteorologi dan Sains Atmosfera Jabatan Meteorologi Malaysia, dan juga Profesor Madya Dr. Muhammad Syahrul Muhammad Nazir, Pensyarah Kanan Pusat Sains Bumi dan Alam Sekitar Universiti Kebangsaan Malaysia. Terima kasih kalian berdua atas perkongsian ini, dan juga kepada anda semoga mendapat manfaat dan sentiasa bersedia walaupun kita tidak lagi mengalami fenomena El Nino ini. Terima kasih kerana menonton. Saya Hafidh Hussain, Malaysia Madani, tekad paduan penuhi harapan. Jumpa lagi.